Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita merafakkan syukur kehadrat Allah. Dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, taufik hidayah daripada Allah, dapat kita meneruskan siri pengajian kita dengan Al-Quran, iaitu dalam satu ilmu, satu kaedah yang mudah kita memahami Al-Quran, iaitu kaedah harfiah. Dan insya-Allah pada siri ini Ustaz akan masuk kepada surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima insyaAllah daripada surah Al-Baqarah. Jadi tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang pertamanya kita bersedia dengan sebuah mushaf Al-Quran dan sebuah buku catatan dan juga pen untuk kita catat, untuk kita tulis apa yang perlu kita tulis daripada apa yang Ustaz akan sampaikan pada kali ini. Bersedia insya-Allah kita baca ayat 1 sampai ayat 5 pada suratul Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Baik tuan-tuan dan puan, muslim-muslimat, pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah, yang pertamanya kita mulakan Al-Quran dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, yang mana Ustaz telah jelaskan di dalam siri yang lepas, iaitu dalam surah Al-Fatihah. Jadi kita cuba beri makna sama-sama dengan Ustaz. A'udzu aku berlindung, billah bi dengan Allah, min ataupun mina daripada syaitan ar-rajim yang kena rajam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi bi dengan ismi nama Allah Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim yang maha mengasihani ataupun yang maha penyayang. Kemudian masuklah ayat pertama, alif lam mim. Alif lam mim, huruf hijaiyah, huruf yang satu-satu ni menunjukkan kepada mukjizat Al-Quran. Untuk dalam surah-surah yang lain kita akan temui, contohnya Yasin, Alif Lam Ra, Taha, Nun. Ini huruf hijaiyah, huruf satu-satu ni adalah menunjukkan kepada kita tentang salah satunya mukjizat Al-Quran. Itu ayat yang pertama, kita berikan makna Allah sahaja yang mengetahui maksudnya. Allah sahaja yang mengetahui maksudnya. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalika itu. Ini namanya isim isyarat, nama penunjuk. Itu, ini. Seperti bahasa Melayu juga, itu, ini adalah penunjuk. Dalam bahasa Arabnya
Ya, ismul isyarat, nama penunjuk yang jauh. Zalika itu. Ya. Kitab di sini balik kepada Al-Quran. Jadi itu kitab maknanya Al-Quran itu. Okay. La di sini adalah la tidak ada. La tidak ada. Bukanlah tidak, bukanlah jangan. Ya. Karena lam alif lam ni nanti kita jumpa, kita temui dalam Quran banyak maknanya. Antaranya la tidak, ada ketikanya jadi la jangan, ada ketikanya jadi jangan sekali-kali, ada ketikanya menjadi la sentiasa. Jadi di sini la tidak ada. Macam mana kita nak kenal la tidak ada? Bagaimana kita nak mengenali la di sini la tidak ada? La tidak ada ni bertemu kalimah yang bukan daripada perbuatan, bukan daripada fi'il. Nah, raiba ni bukan perbuatan. Raiba ni namanya isim ataupun nama. Maka la bertemu kalimah yang nama ni ataupun bukan perbuatan ni, baris akhirnya fathah, raiba. Nah, kalimah huruf akhirnya huruf ba. Ba tu barisnya atas. Maka la raiba, tidak ada raiba keraguan. Saya ulang sekali lagi, la tidak ada, bertemu perkataan, di dalam perkataan tu huruf akhirnya baris fathah, baris atas, raiba, tidak ada keraguan. Contoh lain Ustaz bagi, yang selalu kita kata la ilaha, la bertemu dengan ilaha. Ilaha tu huruf akhirnya huruf ha, huruf ha tu barisnya di atas ataupun fathah. Maka kita kata tidak ada Tuhan. Kita tak kata tidak Tuhan, tidak ada Tuhan. Okay. Jadi la raiba, tidak ada keraguan. Fi, satu kalimah di dalam. Fi ni kadang-kadang jadi pada ataupun di, ataupun di dalam. Di sini di dalam. Fi di dalam, hi nya. Hi ni ganti nama. Bahasa Arab dan namanya dhamir. Dhamir ni ganti nama. Di dalam, hi nya. Di dalamnya, di dalam Al-Quran itu, di dalam kitab itu. Hudan sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Li bagi, li kita dah temui di dalam, kita baca alhamdulillah, lillah, li bagi Allah. Di sini li bagi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita nak kenal orang, tanda-tanda orang, alamat orang daripada Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab? Di awalnya ada huruf mim, huruf mim. Mud kita baca mim, di akhirnya ada ya nun. Ada ya nun. Itu tanda kita nak kenal di situ adanya orang-orang. Okey. Mim ya nun, muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kadang-kadang kita jumpa Al-Quran, kita baca muttaqun, mim di awalnya, di belakangnya waw nun. Kita baca muttaqun, orang-orang bertakwa. Muttaqin, orang-orang bertakwa. Kenapa muttaqun? Kenapa muttaqin? Ustaz akan jelaskan. Dia akan jelaskan, akan datang secara sedikit demi sedikit. Kita dapat kenal bagaimana ketikanya kita baca muttaqun, ketikanya kita baca muttaqin. Di dalam perbuatan telahnya, dalam fi'lul madhinya, perbuatan telah bahasa Arab fi'lul madhi. Perbuatan telahnya adalah ittaqa. Ittaqa, telah bertakwa ia, adapun dia telah bertakwa. Kalau perbuatan sedangnya, kita letak huruf ya di hadapan. Yattaqi, yattaqi, ya di depan tu tanda dia. Yattaqi, dia bertakwa. Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua menjelaskan siapa orang-orang yang bertakwa ini. Allah jelaskan di dalam ayat yang ketiga, ayat yang ketiga. Ayat kedua, ayat yang ketiga. Siapa orang bertakwa?
alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salam wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa, Allah beritahu di sini, allazina, orang-orang yang. Itu makna allazina. Kadang-kadang dikatakan segala yang, segala yang, ataupun orang-orang yang. Yu'minuna, mereka beriman. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman. Mana tanda mereka di dalam perkataan, di dalam kalimah yu'minuna ni? Baik, Ustaz jelaskan di sini, di hadapannya ada huruf ya. Ada huruf ya, kita baca yu. Kemudian di akhirnya ada waw nun, kita baca yu'minuna. Di hadapannya ada huruf ya, di belakangnya ada huruf waw nun. Itu tanda alamat kita nak kenal di situ adanya mereka. Jadi yu'minuna, mereka beriman. Perbuatan telahnya amana, telah beriman oleh ia. Itu perbuatan telah, ya, telah beriman oleh ia. Mana tanda dianya? Di akhir huruf amana tu huruf nun, di atas huruf nun tu ada fathah atau baris atas. Itu tanda dia perbuatan telah. Amana, telah beriman oleh ia, ataupun dia telah beriman. Kalau perbuatan sedangnya yu'minu, dia beriman. Letakkan ya di depan, yu'minu, dia beriman. Dalam ayat ni yu'minuna, di belakangnya ada wanun, maka tanda mereka. Jadi Allah beritahu di sini, orang bertakwa adalah orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman. Bi, dengan, kita dah jumpa dah, bismillah, bi, dengan, okey. Ghaib, perkara yang ghaib. Bil ghaib, dengan yang ghaib. Apa nak ghaib? Yang tidak kelihatan. Allah kita tidak kelihatan, maka kita beriman. Para malaikat tidak kelihatan, kita beriman. Itu maknanya bil ghaib, dengan yang ghaib. Wa dan yuqimuna. Kita dah temui tadi dalam yu'minuna, di hadapannya ada huruf ya, di akhirnya ada huruf wanun. Kita dah kenal dah mereka. Dan kita kenal ini adalah perbuatan sedang, fi'lul mudhari'. Okay. Apa makna mudhari'? Sedang dan akan berlaku. Itu maknanya fi'lul mudhari'. Baik, yuqimuna, mereka mendirikan. Mereka mendirikan. Tanda mereka kita dah kenal, di hadapan ada huruf ya, di akhir perkataan tu ada waw nun. Mereka mendirikan. Okay. As-salata, akan solat, akan sembahyang. Baik, Ustaz jelaskan. Yuqimuna, perbuatan telahnya aqama. Alif di atas a, ada qa, ada alif, qa, mim, fathah. Aqama, telah mendirikan oleh ia. Tanda dianya akhir tu huruf mim, mimnya baris fathah ataupun baris atas. Aqama, telah mendirikan oleh ia. Kalau perbuatan sedang, kita letakkan dia di depan. Yuqimu, ia mendirikan. Di sini yuqimuna, mereka mendirikan. As-salata, akan solat ataupun akan sembahyang. Kemudian disambung dengan wa dan. Selalu kita dah jumpa wa dan, senang kan? Mudahnya Al-Quran. Mimma, asalnya ada huruf min. Kita tahu apa makna min? Daripada. Kemudian disambungkan dengan kalimah ma. Jadi kita baca mimma, asalnya min, kemudian digabungkan dengan ma. Min ma, daripada apa yang. Jadi kita baca mimma, daripada apa yang. Razaqnahu, satu kalimah. Razaqna, satu kalimah. Razaqna, asal kalimahnya razaqah. Perbuatan telahnya
razaqa, telah memberi rezeki oleh ia. Razaqa, telah memberi rezeki oleh ia. Okay, oleh ia tu oleh oleh Allah. Okay, razaqa. Kalau sedang yarzuqu, yarzuqu, tanda dia perbuatan telah, Ustaz dah jelaskan. Tanda ia perbuatan sedang juga, Ustaz dah jelas dah. Tanda ia perbuatan telah, akhir hurufnya fathah di atas. Kalau perbuatan sedangnya, tanda dianya ya di hadapan. Jadi razaqa, telah merazqikan oleh ia ataupun telah memberi rezeki oleh ia. Kalau sedang yarzuqu. Di sini razaqna, na di belakang tu adalah tanda kami. Tanda kami perbuatan telah. Jadi maknanya razaqna, telah memberi rezeki oleh kami, ataupun kami telah beri rezeki. Hum, akan mereka, kepada mereka, yunfiqun, yunfiqun. Tuan-tuan puan-puan, muslim-muslimat, dah kenal dah di situ. Kita kenal di situ ada siapa di situ? Ada mereka. Mana kenal mereka? Di hadapannya ada huruf ya, yu, di akhirnya ada huruf waw nun. Kita kenal dah mereka. Okay, jadi yunfiqun, mereka nafaqah, mereka nafkah, mereka belanjakan. Okay. Perbuatan telahnya anfaqa, alif nun, nun tu mati kan, sukun kan, anfaqa, telah membelanjakan oleh ia. Kalau sedang yunfiqu, dia belanjakan. Kalau mereka yunfiquna, mereka belanjakan ataupun mereka nafkahkan. Itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sambung dengan wa dan, nah, disambung dengan wa dan. Allazina, kita dah jumpa dah orang-orang yang tadi Allah dah sebut dah siapa orang takwa. Yang pertamanya yang beriman dengan yang gaib, yang kedua mereka mendirikan solat, yang ketiga rezeki yang Allah beri kepada mereka, mereka nafkahkan, mereka belanjakan. Kemudian sambung ayat yang keempat ni, siapa lagi orang yang bertakwa? Wa dan allazina, orang-orang yang yu'minuna, kita dah jumpa tadi di ayat yang ketiga. Tu Ustaz kata mudahnya Al-Quran, ayatnya sentiasa berulang, kalimatnya selalu kita temui antara satu ayat dengan satu ayat. Jadi yu'minuna ni mereka beriman. Jadi Ustaz tak jelas dah. Tadi Ustaz dah jelas. Okey. Bima, bi dengan ma, apa yang unzila. Kita kenal di sini yang pertamanya tanda dia. Mana tanda dia? Di akhir hurufnya unzila ni kalimatnya huruf lam. Lam tu barisnya fathah. Itu tanda dia. Tanda di. Dan bila tanda dia nya fathah, kita gunakan telah. Telah. Di sini unzila, telah diturunkan. Telah diturunkan akan dia. Okay. Kita baca di. Kalau menurunkan, kita baca anzala. Anzala, telah menurunkan oleh ia. Kalau di, kita baca unzi. Itu tanda di. Tanda di perbuatan telah. Tanda di fi'lul madhi. Unzi, telah diturunkan. Bila di jadi akan, telah diturunkan akan dia. Kalau me jadi oleh, telah menurunkan oleh Allah. Kalau di, telah diturunkan akan dia. Okay. Ila, kepada, ka engkau. Ilaika, kepada engkau. Engkau dibalik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa diturun kepada Rasul? Al-Quran. Jadi orang bertakwa, mereka kena beriman dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian sambung ayatnya, wama, dan apa yang
Unzila, sekali lagi kita temui dia, telah diturunkan akan dia, min, daripada, qabli, sebelum, ka, engkau, sebelum Rasul SAW. Apa diturunkan? Taurat, lagi Injil, Zabur, kitab-kitab dahulu. Mana kita kena beriman. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Okey, baik, Ustaz sama balik. Wama, dan apa yang unzila, telah diturunkan akan dia, min, daripada, qabli, sebelum, ke engkau. Wa, dan bi, dengan akhirah, hari akhirat. Dan dengan hari akhirat, hum, mereka, yuqinun. Tuan-tuan perempuan kenal dah di situ. Siapa yang kita kenal? Tanda mereka. Cuma mereka apa yang kita tak tahu lagi. Mereka kita kenal dah. Di hadapannya ada huruf ya, di belakangnya ada huruf wa, itu tanda mereka. Yuqinun, mereka yakin. Dengan hari akhirat, mereka yakin. Perbuatan telahnya aiqana. Alif ya mati qana. Qana, kalau sedangnya yuqinu. Kalau mereka yuqinuna, mereka yakin. Itulah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang Allah beritahu kepada kita di ayat yang kedua tadi. Itu kitab Al-Quran, tidak ada ragu di dalamnya, sebagai hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang takwa? Beriman dengan yang baik, mereka mendirikan solat, rezeki yang Allah kurniakan kepada mereka, mereka nafkahkan, dan mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran, dan mereka beriman dengan apa yang diturunkan dia sebelum Rasul ataupun dahulu daripada Rasul, iaitu Taurat, Zabur, Injil dan kitab-kitab dahulu. Dan akhirnya dengan hari akhirat mereka yang yakin. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Kemudian ayat akhir pada siri ini adalah ayat yang kelima, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ni adalah isim isyarat, nama penuh, nama penunjuk. Seperti zalika tadi juga, zalika itu. Ulaika ni ramai, ulaika mereka itu, ataupun orang-orang itu. Orang-orang mana? Orang-orang yang kita baca ayat 2, 3, 4 tadi. Orang yang beriman dengan yang gaib, orang yang mendirikan solat, mereka membelanjakan rezeki yang Allah kurniakan kepada mereka, mereka beriman dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan terdahulu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka beriman dengan, dan mereka yakin dengan hari akhirat. Maka Allah kata mereka itu, orang-orang itu, ala, atas, hudan, hidayah ataupun petunjuk, min, daripada, Rabbi, Tuhan, him, mereka. Mudah tuan-tuan puan-puan, muslimin-muslimat, pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah. Mudahnya Al-Quran. Kemudian Allah ulang sekali lagi, wa, dan ulaika, sekali lagi kita tumai kalimah yang sama. Dan mereka itu, dan orang-orang itu, hum, mereka, ataupun kita boleh kuatkan, hum, mereka lah. Okay. Al-muflihun. Baik, Ustaz jelaskan al-muflihun. Macam mana kita nak kenal orang-orang? Sama dengan tadi, kita jumpa ayat yang kedua tadi, muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Mana kenal orang-orang? Di hadapannya ada mim, di akhirnya ada ya nun, muttaqin. Kadang-kadang kita jumpa muttaqun, di hadapannya huruf mim, di belakangnya huruf waw, nun. Di sini muflihun, ada mim di hadapannya, di belakangnya waw nun. Muflihun, orang-orang yang berjaya. Kadang-kadang kita jumpa muflihin, ada mim ya nun di akhirnya. Okey, jadi asal kalimahnya, fi'il madhinya, perbuatan telahnya aflaha. Alif fa matikan dia, sukunkan dia, la ha. Aflaha, telah berjaya oleh ia. Kalau sedang yuflihu, kan dalam surah Al-Mu'minun kan, apa bunyi ayatnya? Qad aflaha
qad aflahal mu'minun. Okey, sesungguhnya telah berjayalah ia orang-orang yang aflahal mu'minun, orang baik, orang beriman. Okey, itu dalam surah Al-Mu'minun. Jadi al-muflihun, orang-orang yang berjaya. Perbuatan telah tadi apa dia? Aflaha. Perbuatan sedangnya yuflihu. Orang-orang muflihun. Kadang-kadang kita jumpa muflihin. Itulah tuan-tuan dan puan, muslim-muslimat, pelajar yang dirahmati oleh Allah. Nah, ayat 1, ayat pertama sampai ayat 5 daripada suratul Baqarah. Jadi Ustaz sarankan supaya kita ulang berkali-kali sampai kita ingat. Kemudian kita cuba diri kita, kita tutupkan kamus, kita beri makna terus kepada Al-Quran tanpa kita melihat kepada kamus. InsyaAllah kita akan sambung siri akan datang ayat yang ke-6 dan seterusnya daripada suratul Baqarah, insyaAllah. Jadi yang baik, yang benar adalah dari sisi Allah, yang salahnya daripada kesalahan diri kita. Kita mohon keampunan kepada Allah. Jadi akhir sekalinya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi